Kerajaan Negeri Johor ambil keputusan menutup laluan pintas pejalan kaki untuk memasuki Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar BSI. Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Kazim berkata, laluan ditutup atas faktor keselamatan terutama isu kebolosan dan insiden kemalangan. Sebagai pelan jangka pendek, perkhidmatan bas shuttle disediakan untuk pejalan kaki. Ada insiden aksiden di mana kemalangan berlaku dan kita risau bahawa kalau benda ini berterusan akan melibatkan kemalangan jiwa, dan kita juga risau dari segi isu kebolosan. Jadi sebab itu pihak kementerian membuat pendirian untuk menutup dulu laluan tikus itu dan sedang dikaji cara yang lebih baik untuk kita membantu rakyat di luar sana, insya-Allah. Jalan pintas berkenaan dibuka kembali selepas ditutup sejak Mac 2020 semasa pandemik COVID-19. Menjelang pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat ini, rakyat mengharapkan berita gembira daripada kerajaan terutama dalam usaha membantu golongan B40 menghadapi situasi kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Kabar baik seperti kenaikan bantuan sara hidup dan kenaikan gaji turut diharapkan. Bukannya saya seorang, tapi ramai rakyat, pesara tentera, pesara pekerjaan lain. Kalau boleh, naikkanlah sikit, tambahlah sikit pencen mereka kan. Untuk apa ni kata orang? Untuk dapat yelah betul, nampak dapat kita menampung kos belanjaan harian. Terutama ni barang perlu lah, macam ayam, daging ayam, minyak kelapa, beras. Baru kini beras kan, beras, barang basah macam ikan elok dikawal lah, dikawal dengan harga yang rendah lah, supaya kita yang B40 ni tak buat terkesan. Walaupun kita gaji naik pun, kalau barang tak kawal tak ada guna. Betul. So saya kata lebih bagus kita kawal harga ni supaya benda ni kelangsungan hidup kita lah. Bantuan daripada kerajaan kalau boleh tambahkan lebih sikit lagi kan, supaya dapatlah lebih sikit nampung kan. Kalau barang tu naik sikit kita dapatlah tampung, kalau kerajaan bagi bantuan tu lebih sikit kan. Sebab golongan ini sangat-sangat terkesan dan semua orang tahu betapa struggle-nya kita nak hidup, nak untuk sekolah anak, sebenarnya untuk makanan harian pun sangat-sangat sakit tau. Hanya orang yang melaluinya dan hanya orang yang berada di tempat itu saja yang boleh jawab soalan ini sebenarnya. So harapan kami semoga kerajaan, terutama kerajaan negeri, tolonglah bantu, semoga adil untuk kami semua. Mereka juga berharap kerajaan menggiatkan usaha menarik kembali pelabur asing. Dari warga negara asing lah, sebab apa yang kami pandang sekarang ni, pelaburan dari negara asing sangat-sangat kurang, and then I also see that kita tak ada prospek atau projek dengan kebanyakan company di Malaysia. So I really looking forward lah dari pelaburan dari negara asing yang banyak sebenarnya. Kebajikan mahasiswa turut diharapkan dengan kenaikan allowance latihan amali sedia ada. Saya harap kerajaan sekarang ni dia akan menaikkan lagi kos allowance sebagai kita student internship ni, sebab kita punya kos sara hidup ni sangat tinggi, dan bila kita naik tu insya-Allah kita akan make sure keadaan pelajar ni terjaga, kebajikan mereka pun terjaga. Mahkamah Tinggi Johor Bahru mengekalkan keputusan Mahkamah Session Johor Bahru pada Ogos tahun lalu melepas dan membebaskan seorang perunding hartanah dan anak bekas Exco Johor daripada pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram RM35.7 juta pada 2017.
Pengekalan keputusan dibuat Hakim Nur Hayati Mat selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Session Johor Bahru yang melepas dan membebaskan Amir Sharifuddin Abdul Raub 50 tahun dan Ahmad Fauzan Hatim 31 tahun. Semasa penghakimannya, Hakim Nur Hayati mendapati tiada kekhilafan undang-undang dilakukan Hakim Mahkamah Session dalam membuat keputusan itu. Selain mendapati penjelasan kedua-dua tertuduh telah menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan dan tiada kekhilafan berlaku pada Hakim Mahkamah Session dengan menerima penjelasan tertuduh.